Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada ada kan? Shane ada, Avinash ada, Ganison tak pastilah ada tak ada. Okey, hari ni kita masuk bab yang kedua. Sebab tu kalau kamu ada buku nota, macam kita buat dalam kelas supaya bila kamu buat ulang kaji, kamu dapat ringkaskan. Okey, macam juga sebutlah, kalau kamu dah dapat A, nota kamu kena lengkap lah. Kalau kamu dapat B, kurangkan sikit. Kalau setakat dapat E, tak boleh buat nota pun tak apa. Sebab E bagi cikgu dah fail dah. D dengan E tu bagi cikgu dah memang dah fail dah sebenarnya. Sebab AK kamu tak boleh dapat D sebenarnya. Paling kurang pun insyaAllah dapat C. Okay, termasuk pada tajuk yang kedua. Tajuk ni memang tak dikira langsung. Okay. Memang kalau ada kira pun masa bab 1. Tapi bab 2 ni memang tak dikira. Kalau kamu rajin membaca, memang kamu boleh jawab. Tapi kalau kamu jenis tak rajin membaca, memang payah sikit lah. Tapi benda ni tak susah. Cikgu tak perlukan pelajar yang pandai untuk jawab soalan bahagian ni. Tapi sekadar cikgu perlukan pelajar yang rajin membaca dan kuat hafazan dia. Hafalan dia, ingatan dia. Kalau kaki tu memang tak ada lah. Sebab itu menyebabkan ingatan dia lemah. Okey. Masuk pada bab yang kedua. Rawatan air. Bisa dengar kan? Rawatan air. Sebab sumber kita yang paling utama adalah air. Kita boleh hidup tanpa makanan selama 7 hari. Lebih 7 hari pun boleh. Tapi kita tak boleh hidup tanpa air lebih daripada 7 hari. Sebab tu kita perlukan air. Yang sekarang ni kita dapat air sebab zaman kamu beranak-beranak dah ada lampu, dah ada kepala paip, betul? Kamu tak jumpa macam zaman cikgu budak-budak dulu. Yang air kena pergi ambil kat lombong, kena ambil kat sungai, kena ambil kat perigi. Yang ada paip air bukan tak ada. Tapi paip air tu dia macam, rumah kamu ada penapis air tak? Penapis air dekat luar tu. Siapa rumah yang ada? Pasal kan kita kadang-kadang letak yang satu dekat luar tu, penapis air. Dia tapis untuk semua air termasuk masuk dalam tangki. Yang kedua, yang belakang cikgu ni kan, ada kuku. Ini penapis air dalam rumah. So kalau penapis air kat luar tu, kalau kamu perasan, ayah kamu akan flush air tu paling kurang seminggu sekali. Pasal tak? Kalau ada lah. So bila dia flush air tu keluar, apa warna air tu? Kau nak tengok? Dia akan warna coklat kan. Memang kalau suruh kamu minum, rasanya kamu tak sanggup nak minum. Tapi zaman cikgu budak-budak dulu, itulah rupa air tau. Nak minum memang bancuh dengan air lain lah. Bagi tak nampak keruh dia. Tapi zaman cikgu sebab air lombong kan, bila tiba dia kelodak dia, memang air dia nampak macam kotor. So rawatan air penting dalam kehidupan kita. Di mana lepas ni cikgu akan bagi tahu kamu, ajar kamu tentang sumber dan bekalan air. Kemudian kita akan belajar tentang sistem pembentungan air sisa. Dan yang ketiga, jenis rawatan sisa kumbahan. Yang nombor 3 ni, kamu nampak sekarang ni kan, dekat merata jalan, yang dia orang korek tu. Tahu tak? Dekat sekolah kita pernah dah, sekolah kita dah lepas dah, alhamdulillah kan. Tapi sekarang ni banyak, sebab sekarang ni orang nak buat semua centralized tau. Air kumbahan kita akan pergi satu tempat loji untuk diproses. Okay? Ini 3 benda yang kita akan belajar dalam rawatan air. Okey, yang pertama, sumber dan bekalan air. Kenapa kita perlukan air? Okey, di sini ada 4 kepentingan air. Soalan dia mudah. Okey, dalam SPM pun kalau ditanya pun soalan yang simple je lah. Dia kata nyatakan 3 ataupun 4 kepentingan air. Kalau kamu ingat boleh jawab 4 markah, tapi kalau kamu tak ingat, dia memang habis lah. Sebab tu soalan ni cikgu sebut, dia tak susah. Okay, pertama, kepentingan air adalah untuk domestik. Domestik maksudnya adalah untuk kegunaan kita sendiri. Contohnya untuk minum, untuk mandi, untuk basuh. Okay, itu maksud dia domestik. Kemudian yang kedua, untuk industri. Contohnya kalau kamu lihat gambar tu, gambar kedai cuci kereta. Ataupun di kilang-kilang. Kemudian yang ketiga, rekreasi. Tempat kita melepaskan tekanan. Okay, sekarang remaja pun banyak menolak tekanan ni kan. Dan kamu kan stres, PKP tak boleh pergi sekolah, kononnya lah. Tapi apa hal melompat-lompat seronok kat rumah tak? Betul? Tapi sebenarnya memang banyak kalau kajian katakan pelajar stres sebab bila kamu dekat rumah,
PKP, kamu kurang berkawan betul. Tapi alhamdulillah lah kamu ada telefon. Kan? Boleh lagi berkomunikasi dengan kawan-kawan. Kalau zaman cikgu budak, kalau kena PKP rasa bau gila lah rumah kot. Kan? Nak kontak apa, siapa pun tak ada. Okay, yang keempat, pertanian. Okay, kita nak siram pokok-pokok. Okay, ni 4 kepentingan air. Okay, siapa yang ada buku nota tu boleh lah salin sikit-sikit Yang gambar tu tak payah lukis. Okay, 4 kepentingan air, cikgu ulang balik. Kita ada domestik, industri, rekreasi, pertanian. Ini akan keluar dalam bahagian A. Bahagian B tak ada. Okay, yang kedua. Ini masalah dia. Dia boleh jadi keluar pada bahagian B. Okay. Maksud dia kitaran air. Faham maksud kitaran? Pusingan kan? Macam kita kan? Kita daripada kecil tak boleh buat apa. Kemudian besar, bergerak, dewasa semua sampai tua. Kalau panjang umur pun akan tak boleh buat apa balik. Itu maksud dia kitaran. Okay, yang pertama, ini berkaitan dengan sains. Patutnya bagi cikgu rasa kalau 4ST ni, 5ST ni, subjek sains kamu pastikan mesti dapat A. Okay? Sebab sains bagi cikgu rasa bagi kamu memang kalau 5ST ni dia tak susah sains. Okay? Sebab kamu tak ada fizik tau. Kamu tak ada fizik, kamu tak ada kimia, kamu tak ada bio. So kamu nak cover fizik, kimia, bio tu adalah dengan subjek sains. Okay? Yang pertama adalah penyejatan. Dalam sains, apa maksud penyejatan? Ada buat eksperimen tak? Air dengan petrol. Yang mana lebih cepat tersejat? Tak ada buat Petrol kan? Sebab dia mudah tersejat kan? Tersejat maksud dia air itu bertukar menjadi wap. Okay. So air itu akan jadi wap naik. Air itu bukan hilang tau. Dia tukar jadi wap dan dia akan naik ke atas. Itu maksud dia proses penyejatan. Okay. Kemudian proses yang kedua dinamakan pemeluapan. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh tengok buku teks lah. Yang ini cukup buat ringkasan je. Cikgu tak ada buat detail. Sebab biasanya dalam exam pun dia tak tanya apakah yang dimaksudkan dengan pemeluapan. So far cikgu rasa kalau keluar mampus budak tak boleh jawab. Kan? Kalau jenis menghafal tu mungkin boleh lah kot. Tapi biasanya soalan akan keluar, dia bagi proses tau. Maksud dia mungkin akan buat terangkan kitaran air. Lebih kurang je lah. Tapi kitaran air tu kamu kena hafal lah. Okay, pemeluapan maksud dia apa? Arus udara yang naik akan membawa wap-wap ke atmosfera dan suhu sejuk akan menyebabkan wap-wap tersebut tertangkap menjadi awan. Ini kamu belajar dalam sains kan? Maksud dia air tu bila panas jadi wap, kemudian dia akan naik ke atas udara sejuk. So air tersebut akan terperangkap menjadi awan. Iaitu pemeluapan. Okay. Yang ketiga, curahan yang kita panggil hujan. Okay. Arus udara yang memindahkan awan-awan mengelilingi bumi dan awan-awan akan belaga dan berkembang besar. So, kemudian titisan air yang jatuh dari awan sebagai hujan, salji, embun atau batu ke bumi menjadi air permukaan. Bila kandungan air dah banyak sangat dekat awan, okay, maka bila dah banyak sangat, dia tak boleh tampung, dia akan lepaskan lah. So, itu jadinya hujan. Okay, proses kitaran ketiga adalah curahan. Yang keempat, transpirasi. Okay, transpirasi apa maksud dia? Sebahagian air permukaan yang cetek boleh diserap oleh akar-akar tumbuhan dan akan disingkirkan pada permukaan daun melalui proses transpirasi tumbuhan sebelum tersejat ke udara. Dalam sains apa maksud transpirasi? Dalam sains, ulama tak boleh sains, lupa dah. Apa maksud transpirasi? Memang itu apa seorang putih. Opah cikgu pun tahu. Tahulah transpiration apa maksud? Cerita apa benda dia? Transpirasi. Dia asalnya daripada perkataan bahasa Inggeris. Ini asal dia. Dia tukar. Maksud dia, okay, dia menyerap maksud dia kalau macam air hujan terlalu banyak, macam banjir, tanah tak boleh nak serap. Betul? Okay, ini macam maksud dia air pada permukaan daun tu akan serap air tersebut. Tapi dalam kuantiti yang sedikit lah dan banyak tak boleh. Okay, yang kelima iaitu
penyusupan. Sebahagian air akan diserap ke dalam tanah dan mengisi aquifer. Okey, maksud dia menyimpan dalam kuantiti yang banyak. So tengok pada jenis tanah. Kalau tanah pasir, dia tak mampu nak simpan air. Betul, sebab dia telus kan, dia telap. Tapi kalau tanah liat ataupun tanah yang keras lah, so dia akan dapat menampung air. Sebab tu nanti kalau kamu mati, kalau kamu dikebumikan di tanah yang keras, tanah liat, kalau musim hujan, memang kamu kena celup dalam air lah, kan? Tapi kalau kamu tanam dekat tanah pasir cuma seksa, dah apa beza dengan tanah pasir dengan air? Kalau kamu mati, fikir buat mati. Fikir buat mati. Sekarang cukup ajar kan, bosan saja. Apa beza tanah pasir dengan tanah liat? Kering memanglah. Ini bukan, ini cerita dongeng Oi. Ini cerita dongeng, bukan cerita betul. Kamu kan kata Cikgu Halim sebut tak, ni cerita dongeng, cerita lawak. Kalau pasir, panaslah kamu. Betul? Bukan. Pasir, panaslah kamu. Udahlah kena bakar kat bawah tu. Lepas tu kena pasir pula lagi panas. Tapi kalau tanah liat, dia sejuk. Sebab tu kalau kamu nak beli rumah, jangan beli rumah yang di atas tanah lombong. Sebab dia panas. Kenapa dia panas? Sebab pada tanah tersebut air tak ada, air kering. Kalau ada pun jauh sangat ke dalam. Tapi kalau tanah kampung, dia ada. Okey? So maksud dia penyusupan ni kemampuan tanah untuk menampung air. Dan yang akhir sekali adalah larian. Larian ialah air permukaan yang lain akan menghasilkan alir larian yang bergerak di atas permukaan bumi. Contohnya sungai. Okey? Sungai ke longkang ke apa ke segala benda lah. So maksud dia air itu akan pergi kebalik ke dalam sungai. Sebab kita dapat sumber air melalui sungai ataupun melalui air terjun. Tapi air terjun pun akan pergi sungai juga. Ini 6 kitaran air. Okey. Kalau okey, kita pindah. Cikgu buat PDPR ni kejap je tau. Tak lama tau. Sebab arahan pengetua, jangan buat lama-lama. Nanti pelajar tak ada data, dia kata. Kan? Dia kata tak boleh. Sebab nanti kesian kat pelajar, nak kena beli data, 1 hari habis. Kamu beli hari ni, habis 1 hari pakai. Sebab tu maksimum, kalau online yang boleh buat, Cikgu Malah juga tak pastilah. Tapi patutnya arahan ni sama je. Paling maksimum pun 40 minit je. Ataupun di satu masa. Paling maksimum pun 2 masa je boleh buat. Masa yang ketiga tak boleh buat dah. Maksudnya kena bagi kerja ke buat notah. So cikgu pun buat tak banyak lah. Mungkinlah setengah jam. Cikgu tengok video cikgu sampai setengah jam. Lepas cikgu stop. Lepas tu cikgu akan bagi latihan, kata suruh buat notah. Okay. So kamu tak adalah menyampah dengar suara cikgu dok lama-lama dok. Okay. Sumber air. Sumber air belajar bab agama pula sikit. Betul? Okay. Air, jenis air ada berapa? 6. 1. Ya ke? Minta maaf. Cikgu tak ingat Cikgu tak ingat. Okey, cikgu tak ingat. Bukan air banyak, air mutlak, air mustamal. Air apa lagi? Mutanajis. Banyak kan? Itu masa kita cikgu dah lah. Kamu yang SPM, bukan cikgu. Cikgu tak ingat. Yang cikgu tahu air mutlak aje. Lantak korang. Okey, tak apa. Sumber air. Ada 2 sumber air kita. Okay, yang pertama, sumber air mentah yang kita dapat daripada sungai. Okay, banyak kan? Sungai. Lagi apa air mentah? Lombong, tasik, air hujan. Okay, air mata air, air bawah tanah. Apa lagi? Macam-macam kan? Yang sumber air mentah. Yang kedua, sumber air, ya? Yang kedua, sumber air yang dirawat. Maksud dia yang sampai dekat kepala paip kita tu, air tersebut telah pun dirawat. Okay? Dia maksud dia melalui proses yang banyak lah. Tapi kalau air mentah, kita akan ambil direct terus. Contohnya macam air perigi, okay? Air sungai. Okay? Tapi biasanya contoh macam air sungai, kalau kamu ambil air sungai, kita tak tahu kandungan-kandungan bakteria dalam sungai. Betul? Kalau air perigi,
Pasti tak air pergi terbersih? Sebab pasti tidak air pergi contohnya. Lumut tak ada masalah kita makan. Lumut makan tak ada masalah. Okey je makan lumut, tak ada masalah. Okay, apa kalau air pernah dengar pencemaran air? Okey. Apa punca pencemaran air? Ha? Yelah, tahulah. Najis. Buang sampah. Maksudnya kita buang sampah, kita tanam sampah. Nanti kita akan belajar bab sisa pepejal bab 3 yang proses rawatan sisa pepejal. Okey, yang sekarang ni kita banyak buat di Malaysia. Kan macam kamu lihat lori sampah kan? Lori sampah dia ambil sampah rumah kita, kemudian dia campak ke mana? Dia campak ke mana? Dia akan ada satu kawasan, betul? Dia ada satu kawasan. Bila tempat tu dah penuh sampah, sama ada dia tanam ataupun dia bakar, betul? So, bila dia bakar akan berlaku pencemaran apa? Udara. Kalau dia tanam, akan jadi pencemaran tanah, yang menyebabkan juga pencemaran air. Sebab tu kalau air telaga, contohnya katakanlah kamu tandas orang dulu. Okey, tandas orang dulu. Sebab tu orang dulu buat tandas dekat luar. Sebab dia korek lubang, situlah tempat buang najis tu. Dia tak ada macam sekarang, kita dah pergi pada loji. So air najis tu dia akan meresap dalam tanah dan mungkin dia akan pergi kepada telaga kamu. Lepas tu kamu minum telaga rumah opah aku sedap air dia. Tak payah bancuh dah memang rasa sedap. Rupanya air taik sebelah. Kan? Itu air mentah yang kita tidak pasti apa kebersihan air tersebut. Okay. Yang kedua, air dirawat. Yang kita biasa dengar dekat Selangor biasa berlaku kan. Yang catuan air. Kenapa catuan air? Dia orang bukan tak cukup air. Faham? Bukan sungai tak ada kat Selangor tu banyak air, bukan tak ada. Apa dia? Sebab sulai dia orang tercemar. Maksud dia air, dia nak proses air tu. Contohnya dia orang ambil air sungai. Dia orang akan proses dulu air sungai tu, baru dia keluarkan hantar kepada pengguna. Tapi kalau sungai itu terlalu kotor, dia terpaksa, katakan kalau standard sungai biasa, dia ambil katakan untuk proses, contohlah dia bagi masa sejam contoh. Kalau air yang biasa, air yang tak tercemar teruk, dalam masa sejam dia boleh keluarkan air balik. Tapi bila sungai tu terlalu tercemar dengan bahan kimia, dia perlu ambil contoh katakan 2 hari untuk proses air. So bila 2 hari, tak cukup nak supply kat orang tau. Bukan air tak ada kat Selangor. Ada, tapi kalau kau sanggup pergi minum air sungai tu, pergilah ambil air sungai. Tapi masalah air sungai tu tercemar. Itu jadi masalah. Dia nak rawat, kita nak rawat air tu. Kan macam sekarang kan. Cikgu baru dengar satu YouTube yang kata rupanya COVID ni ada 5 stage. Mungkin Azim kena stage yang kedua, dia tak ada masalah. 1 dengan 2 kesan dia tak ada. Tapi kalau kamu kena 3, 4, 5, 3 kalau kuman tu masuk paru-paru, 4 pakai oksigen, 5 tu dah memang tunggu masa nak mati je dah. So kalau kena, tengok cikgu sekarang takut je macam mana. Kalau kena, dia tak boleh sembuh tau. Kalau yang 3, 4, 5, dia mesti ada kesan sampingan. Kadang dia orang cakap lepas kena tu kan, dia rasa hilang, tak boleh tidur, ada organ yang rosak. Dia jadi risau pula aku pasal COVID ni kan. Lepas tu itu cikgu doa juga, janganlah cikgu Lan kena. Sebab kalau dia kena memang dia akan banyak penyakit kan. So risiko pada dia amat tinggi lah. Tapi kita tak apalah, kita doa sama-sama, insyaAllah dia sembuh balik. Seperti biasa boleh pergi sekolah nanti insyaAllah. Okay. So ini sumber air mentah. Okay, air hujan boleh minum, betul? Walaupun air hujan sebenarnya bersih tak air hujan? Bersih tak air hujan? Dia berasid tau. Sebab udara kita kotor. Sebab air hujan kalau kita minum, dia tetap berisiko juga sebab udara kita kotor, berasid. So air hujan jadi air asid. Okay? Air mata air. Kan? Pernah tengok air mata air tak? Kalau kamu korek, andai katalah nanti kamu mati, lubang kubur kamu dekat mata air, jenuh dah kamu berenang dalam tu. Kamu korek, air tu sentiasa keluar lubang tu. Okay? Air bawah tanah, air dekat bawah, dalam. Kamu kena korek dalam. Air mata air kadang-kadang dia cetek tau, dia tak payah dalam. Okay. Kemudian
Air permukaan tu lah contohnya macam air sungai, air tasik. Itu contoh-contoh air permukaan. Ada 4 jenis tanah. 4 jenis tanah. 4 jenis air je. Iaitu air hujan, air mata air bawah tanah, air permukaan. Kalau ingat, kamu boleh jawab. Kalau kamu tak ingat, kamu tak boleh jawab. Okay, tapi biasanya dah hujung-hujung dekat SPM macam budak tahun lepas jugalah. Bila dah nak hujung-hujung, dia orang rajin membaca. Dan memang dia boleh ingat. Tapi sekarang ni kalau tanya balik bab 1 itu memang confirm kau tak ingat apa pun. Sebab kamu rasa lah cikgu SPM lambat lagi. Tapi bila dah dekat nanti, bila kamu dah start menghafal, InsyaAllah cikgu rasa kamu akan mula membaca lah. Okey, rawatan air. Baru kita pergi pada rawatan air. Tadi adalah, tadi apa? Tadi sumber air ni tadi air mentah. Ni air mentah. Maksud air mentah ni, kamu boleh minum terus. Kebiasaannya air mentah ni kita anggap dia bersih lah. Kecuali air permukaan ni lah. Air permukaan dia tengok air sungai. Kadang tak tahu lah kata kan, air sungai. Tapi biasanya air bawah tanah dengan air mata air, kalau kawasan tu kawasan yang hutan, biasa air ni bersih. Dan air hujan pun kita minum pun sebenarnya boleh. Cuma air permukaan ni je tengok pada keadaan sungai. Kan macam dekat India kan, yang dia orang panggil sungai Ganges, sungai suci bagi apa kaum Hindu kan. Tapi sebenarnya sungai Ganges lah sungai yang paling kotor di dunia. Sebab habis semua benda dia orang kat situ, dia orang buang. Sebab India dia tak jaga sungai tu. Walaupun dia orang kata sungai yang paling suci, tapi yang paling kotor, yang paling banyak bakteria. Sebab dia tengok satu apa channel dia, apa yang apa panggil, bukan dictionary, National Geographic. Saya tengok benda tu, dia kata memang kandungan bakteria dalam air kolam tu, air sungai tu memang terlalu tinggi. Paling tinggi dekat dunia. Okay, so sekarang ni baru kita masuk yang kedua, rawatan air. Okay, air yang sampai dekat dalam rumah kamu. Okay, contoh kenapa kita perlu melakukan rawatan air. Okay, ni pun tak susah tapi nak kena hafal. Pertama, benda asing dalam air. Dalam air ada banyak benda asing. Okay, ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Okay, yang pertama yang kita nampak, pepejar terampai. Pepejar terampai ni contohnya macam sampah-sampah. Okay, sampah-sampah yang kita buang, kan, botol, kertas, apa segala benda lah. Itu yang kita nampak. Yang kedua, yang kita tak nampak. Ini yang COVID-19 yang kita tak nampak ni. Okay, sebab tu kalau kamu kena, cikgu rasa insyaAllah tak ada apa. Tapi kalau cikgu kena pun memang teruk lah kalau kena rasanya. Minta-minta jangan kena. Okay, bakteria, benda yang kita tak nampak yang berada dalam air. Kita nampak air tu bersih, tapi kita tak tahu sama ada air tersebut selamat diminum ataupun tidak. Yang kedua adalah bakteria. Yang ketiga adalah fungus, kulat. Biasanya kalau kamu tengok air kotor kan, atas permukaan dia ada macam berlumut-lumut sikit kan. Itu namanya fungus. Yang keempat, ada bahan kimia. Bahan kimia ni pun tak nampak tau. Sebab tu kadang-kadang di Selangor banyak yang berlaku pencemaran air apabila pengilang-pengilang membuang sisa kimia ke dalam sungai. Kenapa dia buang dekat sungai? Kenapa dia buang kat sungai? Sebab air sungai mengalir. Sebenarnya kan kenapa dia buang dekat sungai? Satu, kos nak lupuskan bahan kimia ni tinggi tau. Sebab tu dia orang nak jimatkan kos, dia buang dalam sungai ataupun dia tanam. Sebab kalau buang dalam sungai nampak sangat kan. Kata kamu buang tong drum dalam sungai, orang nampak tau. Tapi kalau kamu korek, buang dalam, kamu tanam bahan kimia tersebut dalam tanah, so maka akan berlakunya pencemaran tanah, menyebabkan juga pencemaran air. Ini yang menyebabkan sungai-sungai di Selangor banyak yang tercemar dan dia mengambil masa yang lama untuk dirawat, yang menyebabkan di orang sana banyak selalu catuan air. Dan yang kelima adalah apa dia? Tak, dia ada cara nak lupuskan. Okay, maksud dia kamu kena hantar satu tempat, memang ada satu macam itu kan dalam Malaysia yang kamu dengar Linas dekat Pahang. Linas yang kan jadi isu tu satu masa tu. Linas bukan Limas, Linas yang dekat Pahang tu. Itu Limas tu kuih. Dah habis bulan puasa dah. Ingat kuih Tak, Linas apa
Itu adalah kilang tempat nak melupuskan bahan kimia. Yang bukan dekat Malaysia punya bahan kimia tau. Yang dia orang marah tu, bahan kimia di peluruhan negara hantar ke Malaysia, kita lupuskan. So kesan dia tetap juga ada pada Malaysia. Sebab tu kenapa dulu masa zaman BN merintah, PH duk ria-ria lah duk tembak. Tapi bila PN merintah, serupa jugalah sebab kilang tu diperlukan untuk melupuskan bahan kimia. Okay? Dan yang kelima adalah mineral. Mineral adalah kandungan air tersebut. Kita elok minum air apa? Air asid ke air aklik? Ataupun air yang tengah-tengah? Belajar sains cikgu dah lupa lah. Kita minum air yang berasid memang tak elok. Biasanya akalik kan. So ni 5 jenis bahan asing yang ada dalam air yang kita perlu buang. Kalau tidak, inilah kita minum. Yang ini tak apa, kita nampak. Kan, katakan kamu nampak air sungai, kamu nampak ada sampah-sampah, kamu tolak sampah tu tepi, kamu minum air. Tapi kalau bakteria, fungus, bahan kimia dengan mineral, benda yang kita tak nampak. Okay. Boleh? Ini rawatan. Air untuk mengasingkan 5 benda ni. Okay. Masuk lagi yang lagi menyampah, kamu nak dengar? Kan? Ini lagi banyak. Ini boleh keluar bahagian B. Yang cikgu target tahun lepas tak keluar. Okay. Ini memang banyak. Lepas tu cikgu nak ajar sikit je. Ada lagi 5 minit. Cikgu habiskan sikit. Kan kalau cikgu baca semua lagi jenuh kamu nak ni. Tapi memang banyak proses rawatan air yang kamu kena hafal. Okay. Dia ada proses rawatan air. Cikgu rasa ada 6 ke 7 ke. Jenis-jenis rawatan air. Okay. Tapi tak apa, kita belajar pelan-pelan. Okay, sebab SPM lambat lagi. Kok tak ada SPM kok? Ada ke tak ada SPM? Itu kamu nak masuk kamu nak masuk universiti macam mana? Pakai apa? Pakai PBD je. Iyalah. Mungkin bukan PDPR tak ada, PBD tu. Sebab tu cikgu pesan cikgu PBD buat yang terbaik, dapat markah yang tertinggi untuk PBD tu. Kalau dapat kamu ampu, cikgu ampulah untuk dapatkan semua band 6. Sebab nanti dia pemberat dia sama macam SPM. Andai katalah kalau mana tahu kan, kalau COVID sampai bulan tahun depan memang teruk sangat, satu mungkin boleh jadi online, exam online. Tapi kamu jangan sangka online periksa tu boleh buat buka buku. Kan? Payah juga sebab politeknik dia buat online tau. Memang dia buat online. Dan masa dia terhad, dan soalan dia kalau kamu buka buku pun kadang-kadang jawapan tak ada dalam buku. Lagi bahaya. Yolah ada dalam buku, senang kamu baca kan. Okey. Sikit lagi, proses rawatan air. Banyak, ni ada 9. Boleh cukup teruskan? Okey. Yang pertama, penyaringan. Apa maksud penyaringan? Okey. Kalau kamu cikgu tengok dalam buku, cikgu tak kalau kamu ada buku teks, cikgu tengok, cikgu lajak dulu kejap Cikgu lajak ada tak tentang penerangan penyaringan. Lompat terus. Okey, terus cikgu terus lompat ni lah senang Ataupun sebelum tu cikgu terus kejap cikgu sebut satu-satu dulu. Kemudian baru kita akan pergi satu persatu rawatan air. Okey, pertama proses rawatan air kita ada buat penyaringan. Maksudnya kita asingkan untuk benda asing yang terampai, yang ternampak tu, kita asingkan dia. Itu penyaringan. Yang kedua, kita akan buat pengudaraan. Kalau kamu perasan dekat loji kawasan perumahan kamu ada yang jenis air tembak ke atas tu. Perasan tak? Ada tak yang jenis loji yang jenis macam ada motor, macam ada kipas kan, dia bagi air tu macam dia kocakkan air tu. Okey? Dia ada banyak jenis tau. Ada yang tembak atas, ada yang lepas ke bawah. Kan dia macam bentuk mangkuk, macam mangkuk air tu lepas ke bawah. Dia banyak tingkat kan. Itu adalah tujuannya untuk buat pengudaraan. Okey, kemudian lepas buat pengudaraan, cikgu akan cerita depan ni lah. Dia akan membuang zarah yang tidak boleh dibuang dengan pemadapan. Maksud dia bahan kimia, okey, pembauran kimia. Dia letak bahan kimia, benda-benda yang tak boleh dibuang. Kalau macam pepejal tadi, kita boleh buang. Tapi macam bakteria, tak boleh. Dia kena menggunakan bahan kimia. Kemudian proses yang keempat, pengentalan dan pengumpulan.
Lepas ni juga akan cerita lah apa benda dia. Yang kelima, kita ada pengenapan. Kemudian kita ada penapisan. Yang proses ni kena hafal Itu masalah dia tu. Kemudian kita ada pemfloridaan. Kita ada pembasmian kuman. Dan kita ada last kali penyesuaian pH. Yang ni cikgu takut. Tapi pelajar tahun lepas memang dia hafal benda ni tau. Cikgu cakap benda ni kalaulah keluar, mangkor kau tau kalau tak hafal. Betul? Nyatakan ataupun terangkan proses rawatan air. Bab dia letaknya 15 markah. Tongging kamu. Betul? Kalau keluar. Tak, dia keluar bahagian A tapi boleh jadi juga keluar bahagian B. Okay? Kalau dia suruh terangkan. Tapi so far, sebab macam cikgu sebutkan, AK, cikgu tak boleh jangkakan soalan apa yang keluar tau. Sebab tu AK memang sebenarnya jauh lebih susah. Nampak macam senang. Tapi sebab banyak sangat membaca, dia jauh lebih mudah berbanding dengan GKT. GKT soalan kamu dah tahu dah. Kamu latih tubi je tajuk tertentu tu. Dia akan keluar balik. Cuma sama ada kamu sempat buat ataupun tak sempat buat. Itu je. Tapi AK, sebab dia terlalu luas. Okay. So, ini 9 proses rawatan air. Okay, cikgu akan habiskan ni je. Lepas tu kita habis kelas. Okay. Kita pergi pada yang pertama, penyaringan. Okay, apa maksud penyaringan? Maksud dia untuk menghadkan kemasukan pekerja terampai seperti sampah ke dalam loji. Maksud dia kalau ada sampah-sampah tu dia asingkan dulu supaya air yang masuk ke dalam pam tidak rosak disebabkan oleh sampah-sampah tersebut. So ada 2 jenis penyaringan. Pertama, penyaringan kasar kalau sampah-sampah yang besar. Yang kedua, penyaringan halus untuk sampah-sampah yang kecil. 2 tu je. Lepas tu kalau kamu, bukan suruh kamu menghafal semua tak. Kamu just faham apa maksud saring. Jangan bagi sampah masuk dalam loji. Contoh. Okay. Yang kedua, pengudaraan. Okay. Pengudaraan, tujuan pengudaraan adalah kita nak bagi air dalam oksigen dalam air tu, kualiti air dia meningkat. Dalam air kita nak bagi tambahkan oksigen. Kemudian yang kedua, kita nak buang bau. Okay. Yang ketiga, untuk mengoksidakan logam ferus. Maksudnya kita nak bagi keluar benda-benda semua yang tak penting. Dan yang keempat, menaikkan nilai pH. Seterusnya mengurangkan karbon dioksida. Okay. Pengudaraan juga proses sambung jam ni, ferus ngambangan ni, sambung peci ferus ni. Ini tujuan pengudaraan. 5. Bila buat notah, kalau malas jangan buat 5. Cari yang paling pendek, tulis 3. Okay. Ini tujuan. Kemudian ada 4 jenis pengudaraan. Okay. Yang pertama, percik. Okay. Maksud dia sedut air tu, kemudian dia macam ni lah, macam shower tu, macam air pancut tu, air terjun kan. Okay. Dia buat sembur air tu masuk balik dalam kolam. Itu yang pertama, pengudaraan percik. Yang kedua, pengudaraan dulang bertingkat. Ni juga sebut ni macam bertingkat-tingkat. Maksud dia masukkan air, dia akan keluar macam kadang-kadang fountain kita kat rumah ni kan. Nampak air tu bergerak. Betul? So, ini adalah jenis pengudaraan dulang bertingkat. Yang ketiga, pengudaraan terjun. Dia buat macam mana air terjun. Dia buat satu tempat tinggi, kemudian rendah sampai bawah. Kemudian dia pusing balik. Tujuannya untuk buat pengudaraan. Dan akhir sekali adalah dia buat macam kolam ikan lah. Okay. Dia keluarkan buih-buih dalam air. 4 jenis pengudaraan. Boleh? So notah kadang-kadang kalau keluar soalan, sama ada dia tanya jenis pengudaraan ataupun yang kedua, dia akan bagi gambar, suruh kamu jawab. Okay. Kemudian pergi pada yang ketiga, pembawaan kimia. Okay. Proses untuk membuang zarah yang tidak boleh dibuang dengan kaedah pemendapan dan penapisan. So dia campurkan bahan kimia,
supaya zarah-zarah kecil tadi akan tertarik antara satu sama lain dan dia jadi besar dan menyebabkan dia mendap. So nampaklah ketul-ketul nanti. Dia campur je bahan kimia dalam air tersebut. So zarah-zarah tu semua akan menarik antara sama lain dan akan menjadi besar lah. So dia akan buang benda tu. Kemudian ni contoh. Okay. Dia letakkan bahan kimia pada air ni. So maka nanti akan nampaklah ketul-ketul. Sebab dia bergabung antara satu sama lain. Ini proses pembauran kimia. Okay. Kemudian yang keempat, pengentalan dan pengumpulan. Penambahan polimer. Polimer ni apa Apa polimer? Nama lain bagi polimer apa? Yang biasa kita sebut. Nama lain bagi polimer, apa dia? Plastik. Okay. Okay, kalau tadi polimer ni plastik. Nama lain bagi polimer adalah plastik. Plastik ada dua. Ingat tak bahan? Polimer terbagi pada dua. Ada plastik haba dengan plastik? Bukan. Itu logam bang. Plastik. Polimer. Kita ada plastik haba dengan plastik termoset. Okay. Itu jenis plastik. Dia termasuk dalam kandungan polimer. Okay, ini contohlah pak. Nampak seketui besar ni. Okay. Dia tambah polimer. Kalau tadi kimia, dia sama juga. Dia akan jadi ketulan. Tapi tambah polimer lagi ketul. Lagi besar dia jadi. So ni yang terhasil dia kata. Pengentalan dan pengumpulan. Okay, seterusnya. Pengenapan. Proses float dihasilkan daripada air dengan cara penerapan graviti. Maksudnya dengan tarikan graviti. Bila air, kan macam kamu punya air ketum. Ingat air ketum kamu? Ingat? Air ketum kamu, yang kamu bagi ke cikgu tu, yang kamu nak minum nanti 11 SPM. Sekarang ni bila cikgu cek, atas dia semua jernih. Bawah dia semua dah hitam. Sebab apa? Sebab dia dah mendap. So maksud dia, untuk proses pengenapan, dia biarkan air ini tak ada pergerakan. Air dia tenang je. So benda-benda yang kotor, zarah-zarah kotor tu, dia akan mendap ke dasar kolam. Okey. So nanti dia akan keringkan air tu. So ini proses pengenapan. Kemudian tapis. Okey. Yang tak mendap akan melalui proses penapisan. Biasanya kalau proses penapis air kita, mesti ada pasir, mesti ada kerikil, mesti ada arang. Itu kalau kita tapis air. Alat penapis kita memang ada benda ni. So 3 jenis penapis. Okay, yang pertama, yang ni kamu kena hafal gambar dan juga kena hafal jenis. Tapi biasanya dia akan tanya jenis je, jarang dia bagi gambar. Tapi kamu dah tengok lah. Yang pertama, jenis penapis pasir graviti deras. Yang kedua, penapis pasir perlahan. Okay, kalau kamu lihat, dia berbeza Tapi dalam dia tetap ada pasir, tetap ada batu kerikil. Dan yang ketiga, penapis tekanan. So yang ni kalau kamu nak baca, paling-paling kurang kamu hafal 3 jenis penapis ni. Paling-paling kurang. Okey, seterusnya. Pemfloridaan. Air kita tu yang kamu kata banyak klorin tu kan. So tujuan dia, satu nak bunuh kuman, kemudian dia nak mencegah, bukan gigi kerosakan gigi. Kita akan campur dengan klorin pada air yang telah dirawat. Dan akhir sekali, penyesuaian pH. Maksud dia menghapus bukan dia lepas pembasuhan, penapisan, pemfloridaan. Dalam buku teks ada. Pembasmian kuman. Dia terlajak kot. Pembasmian kuman. Okay. Tak ada cikgu tertinggal Cikgu tertinggal. Dia lepas, dia terbalik. Pemfloridaan ada. Kemudian cikgu sebut penyesuaian pH. Tak, bukan sebelum penyesuaian pH cikgu pembasuhan kuman. Cikgu silap. Nanti cikgu betulkan balik
Patutnya pembiasan kuman ni adalah sebelum penyesuaian pH. Kapur ditambah untuk menaikkan nilai pH. Kemudian barulah penyesuaian pH. Okey. Habis bab rawatan air. Okey, sebagai kerja kamu, pertama macam disebut kamu nak baca buku teks ni banyak. Bila nak exam, cuba buat nota seringkas mungkin untuk kamu baca supaya mudah untuk kamu ulang kaji. Satu, kamu buat apa nota, kemudian modul modul latihan. Okey. Modul latihan maksud dia modul nota tu. Ingat modul nota yang baru ni kamu beli pada cikgu rasa dia potong siap. Ada tak modul latihan SPM kelas C yang kamu beli baru ni cikgu baru ni. Yang tu nota tu. Okey, kalau boleh buat yang paling kemas yang boleh supaya kamu yang nak baca, okey? Kemudian buat modul latihan setakat mana kita dah belajar. Okey? Boleh? Okey, kalau boleh cikgu akan share video ni. Okey. Cikgu akan share, kemudian apa bila kamu dah baca video ni, kalau rajin komen lah. Kalau rasa malas, lantak sebab kamu datang tak ada masalah. Cikgu nak yang mana tak adil tu, dia baca dan dia tak ada alasan, dia kata apa yang cikgu ajar tak sampai kat dia. Boleh Alright. Okey.